Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara yang saya amat hormati, bagi yang baru di dalam channel ini, selamat datang admin ucapkan. Nah, baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu case ataupun satu isu berkaitan dengan rasuah di Sabah. Masih lagi menjadi tanda tanya siapakah 8 adun tersebut. Masih lagi yang ramai yang tidak tahu siapakah 8 adun tersebut. Nah, identitinya adalah yang pasti yang seperti sudah viral di media sosial adalah mereka ini adalah adun di negeri Sabah terlibat dengan rasuah. Nah, berkaitan dengan isu dan kes yang panas ini, perkongsian daripada Malaysia Kini bertarikh 15 November, adun Sabah dituduh rasuah. Apa setakat ini? Tuduhan rasuah melibatkan adun Sabah muncul selepas seorang pendedah maklumat membocorkan beberapa video menunjukkan wakil rakyat didakwa membincangkan wang yang diterima bagi menyokong bidaan syarikat tertentu untuk projek negeri. Pendedahan maklumat tersebut yang mengakui dirinya sebagai pemberi rasuah berkata, dia sedia berkongsi semua bukti yang dimilikinya kepada SPRM, tetapi meminta pihak berkuasa memberikan dirinya perlindungan di bawah Akta Perlindungan Memberi Maklumat. Apa yang saya nak highlight di sini adalah kenyataan pendedah maklumat tersebut yang mengakui dirinya sebagai pemberi rasuah. Adakah dengan ini pendedah maklumat yang mengakui dirinya sebagai pemberi rasuah juga akan terlibat dalam tindakan undang-undang? Adakah beliau akan ditangkap ataupun beliau terus akan mendedahkan 100% apa sebenarnya yang berlaku berkaitan dengan rasuah ini? Ada yang kata projek RM 70 juta, RM 30 juta. Tapi kita nantikan saja apa sebenarnya yang berlaku. Maklum balas pihak berkuasa pula, Putrajaya dan SPRM dilihat keberatan untuk menjanjikan kekebalan kepada pendedah maklumat tersebut sebelum dia tampil ke hadapan. Sebelum ini juga kita dikejutkan dengan portal berita yang disahkan oleh Ketua Polis Negara sendiri bahawa pemberi maklumat diugut bunuh. Azam Baki sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM menegaskan undang-undang menyatakan pendedah maklumat dilindungi apabila memberikan maklumat kepada pihak berkuasa. Namun, kata Azam, perlindungan tersebut boleh dibatalkan jika individu itu didapati terlibat dalam kesalahan tersebut. Pendedah maklumat kemudiannya menghantarkan surat kepada PM Anwar Ibrahim memohon agar dia diberikan perlindungan, tetapi permintaan itu ditolak pemimpin negara yang menggesah pihak berkuasa turut menyiasat pemberi rasuah tersebut. Warkah kepada Agong dan ancaman bunuh. Selepas itu pendedah maklumat menulis surat terbuka kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar memohon baginda untuk menyemak bukti yang dimilikinya dan memutuskan jika dia harus diberikan perlindungan. Ketika dia terus berusaha mendapatkan perlindungan undang-undang, pendedah maklumat menerima ancaman bunuh yang mendorongnya membuat laporan polis. Saudara-saudara, klip video dan audio, pendedah maklumat menyerahkan beberapa klip audio dan video kepada Malaysia Kini yang mengaitkan beberapa adun Sabah termasuk yang berada dalam pentadbiran negeri. Kalau dah termasuk dalam pentadbiran negeri, adakah sebenarnya kepimpinan politik atasan
yang menerajui kerajaan negeri Sabah ini terlibat rasuah. Kalau benar, dengan ini mungkinkah rombakan akan berlaku? Takkanlah rakyat Sabah nak pemimpin atasan politik di Sabah ini adalah pemimpin yang rasuah. Mungkin benarlah orang kata konspirasi politik untuk menjatuhkan JRS, untuk menjatuhkan Haji Jinor sebagai Ketua Menteri. Apapun, kita nantikan saja apa yang akan berlaku selepas ini. Berkaitan dengan isu panas ini, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Setelah Mahathir dikejutkan dengan pemergian Allahyarham Tun Daim Zainuddin, bukan sahaja Mahathir tetapi Anwar Ibrahim sendiri mengucapkan salam takziah. Bahkan kepimpinan politik yang lain juga turut berduka cita dengan pemergian yang mengejutkan ini. Tak sangka selepas pemergian Tun Daim Zainuddin, ada satu pendedahan terbaru yang pasti mengejutkan ramai. Bukan saja mengejutkan Mahathir ataupun Anwar Ibrahim, tetapi mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. Dalam perkongsian daripada Malaysia Kini bertarikh 14 November, Mujahid kenang jasa Daim selamatkan tabung haji. Sehari selepas jenazah Daim Zainuddin dikebumikan, Timbalan Presiden Amanah Mujahid Yusof terkenang salah satu jasa disumbangkan oleh bekas menteri berpengaruh itu. Membuat catatan di media sosial, Mujahid berkata, antara jasa besar Daim ialah menggerakkan proses pemulihan lembaga tabung haji tidak lama selepas pilihan raya umum ke-14. Mujahid yang menjadi Menteri Agama dalam kerajaan PH ketika itu berkata, selepas PH menang pilihan raya pada Mei 9, 2018, Daim dilantik oleh Perdana Menteri mengetuai sebuah majlis penasihat 3 hari kemudian. Salah satu misi besar majlis itu, kata Mujahid, ialah memulihkan tabung haji yang ketika itu mengalami defisit RM4 bilion dan membengkak menjadi RM10 bilion pada penghujung 2018. Antara dapatan awal majlis penasihat itu ialah wujud kelakuan salah tadbir dan pembelian dana, penjualan saham yang meragukan sehingga tabung haji mengalami kerugian. Ini termasuk isu tata kelola yang culas dan tidak menepati piawaian perakaunan, katanya. Menjelaskan lebih lanjut, Mujahid berkata, majlis penasihat itu melantik pengerusi dan ketua pegawai eksekutif yang baru bagi mengelolakan tabung haji. Mujahid sendiri, katanya, diamanahkan untuk memulihkan lembaga tersebut agar kembali berada pada landasan yang betul. Jasa Tun Daim sebagai pengerusi Majlis Penasihat Kerajaan terkhusus melihat usaha memulihkan tabung haji akan dikenang selamanya. Bermula dari situlah kerangka penstrukturan semula tabung haji digerakkan antara 2018 hingga 2020. Alhamdulillah, sehingga kini tabung haji berada pada landasannya yang tepat untuk memacu cabaran mendatang, katanya. Daim, 86 tahun, meninggal dunia di sebuah hospital swasta. Dia merupakan tokoh perniagaan yang berpengaruh sebelum dibawa menyertai kabinet oleh Mahathir pada 1984 sehingga 1991.